Assalamualaikum. Okey, semalam Aida ada dapat satu soalan berkenaan dengan LPPSE. Dia tanya tentang kelebihan LPPSE berbanding bank. So, Aida just nak highlightkan hari ini 3 sahaja kelebihan yang anda boleh dapat daripada LPPSE. Okey, LPPSE ni untuk kaki tangan awam lah. Of course, untuk kaki tangan awam yang dah sah jawatan. So, anda boleh gunakan LPPSE kalau nak beli rumah. So badan-badan berkanun juga ada yang terpilih. Ada badan-badan berkanun yang terpilih yang boleh guna LPPSE untuk beli rumah. So dia ada lagi beberapa kelebihan lain. Contohnya macam interest dia fixed interest, tapi itu bergantung kepada keadaan. Macam sekarang ni interest bank lebih rendah, jadi kelebihan dari segi interest tu Waida tak highlight lah hari ni ya. Jadi tiga kelebihan yang Waida nak highlight ini. Yang pertama, dari segi kelayakan. Dari segi kelayakan LPPSE sangat-sangat mudah. Okey, sangat mudah berbanding bank. Jadi kalau anda ada banyak komitmen pun, okey, tapi tidak masuk komitmen tu dalam payslip, LPPSE tidak pun memandang komitmen anda yang di luar payslip, kerana LPPSE hanya memandang, hanya menilai kelayakan berdasarkan payslip semata-mata. Hanya melihat kepada gaji, gaji pokok, allowance tetap allowance tetap macam ITP, ITKA, KOLA. Kalau yang ada JUSA pun diambil kira dengan berapa pemotongan dalam payslip. Jadi kalau anda ada loan, selalu Waida nasihatkan kalau boleh kurangkanlah pemotongan personal loan yang tidak penting dalam payslip, kerana ia sangat menjejaskan kelayakan anda untuk beli rumah kalau anda nak gunakan LPPSE. So kalau nak guna LPPSE, syaratnya sangat mudah. Anda just kurangkan pemotongan di dalam payslip. So insya-Allah tiada masalah untuk anda beli rumah. Okey, yang kedua dari segi tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan dia sama juga macam bank, maksimum 35 tahun. Kalau sebelum ni loan pertama boleh dapat 30 tahun sahaja, loan kedua 25 tahun. Tapi sekarang ni tempoh tu dah dipanjangkan. Untuk pembiayaan pertama boleh dapat maksimum loan 35 tahun. Tapi bezanya LPPSE dengan bank, okey, LPPSE walaupun anda dah nak pencen tahun depan, okey, umur dah 50 lebih, anda masih still boleh dapat maksimum 35 tahun. Okey, berbanding bank, okey, umur 50 lebih nak buat pinjaman bank untuk rumah, peluang tu sangat tipis untuk lulus. Bank susah lah nak bagi pembiayaan untuk umur yang 50 lebih. Okey, kalau umur 40 pun sebab pembiayaan untuk bank hanya sampai umur 70 tahun saja. Jadi kalau anda umur dah 40, so 70 tolak 40, so tinggal baki tu sajalah untuk tempoh pembiayaan anda. Tapi untuk LPPSE tak kisahlah anda umur 59 pun, kalau anda pencen umur 60 kan, still boleh dapat maksimum loan 35 tahun. Tapi cumanya kalau boleh janganlah terlalu lewat untuk buat, kalau nak guna LPPSE untuk beli rumah, jangan terlalu lewat, kerana ia akan memberi kesan dari segi insurans. Insurans anda akan jadi mahal. Okey, insurans mahal kalau umur 45 ke atas, umur 50 ke atas, insurans akan jadi mahal, menyebabkan bayaran balik pinjaman perumahan anda tu sangat mahal. Akan jadi lebih mahal lah berbanding peminjam yang berumur 30-an ke bawah. Okey. Dan yang ketiga, okey, kelebihan yang ketiga dari segi bayaran balik pinjaman LPPSE. Okay, Waida nak highlight dekat sini tentang bayaran balik rumah yang dalam pembinaan. Okey, kalau rumah anda beli tu rumah masih dalam pembinaan, masih milik pemaju, rumah tu belum siap. Okey, LPPSE tak ada interest payment macam bank. Okey, kalau bank kita kena bayar interest berapa progress, berapa peratus dah rumah tu naik, so kita ada payment progress dekat situ. Tapi kalau LPPSE hanya 2
term sahaja LPPSA bayaran balik pinjaman perumahan tu akan berlaku sama ada dua perkara ni. Okey. Yang pertama adalah sama ada bulan ke-25 selepas tarikh kita sign LO, letter offer, kan loan tu dah lulus, kita dah sign. Bulan ke-25 selepas tarikh tersebut, so baru berlaku pemotongan dalam payslip. Okay, baru berlakunya pemotongan LPPSA tadi. Ataupun yang kedua adalah selepas LPPSA membayar 90% progres perumahan tu kepada pemaju. Kalau rumah tu dah naik 90% ataupun lebih 90%, LPPSA dah membayar 90% kepada pemaju, so barulah start pemotongan. So dia akan tengoklah mana sampai dulu. Kalau rumah tu kita beli rumah apartmen contohnya, rumah apartmen ni selalunya jangkaan siap lebih kurang dalam 3 tahun berbanding rumah teres biasa 2 tahun. So kalau apartmen 3 tahun, kita beli rumah yang akan siap dalam tempoh 3 tahun, jadi selalunya bulan ke-25 tu yang akan sampai dulu. Tapi kalau kita beli rumah tu dah hampir siap ataupun rumah tu dalam dah separuh pembinaan, jadi kalau rumah tu dah lebih 90% dan LPPSA dah membayar 90% kepada pemaju, so bulan seterusnya tu akan berlaku pemotongan. Jadi dia ada tempoh yang agak lama sebenarnya untuk berlaku pemotongan. Jadi kita macam untuk LPPSA, untuk kaki tangan awam ni mungkin sempatlah berlaku sekali atau 2 kali kenaikan gaji sebelum pemotongan berlaku. So itu antara 3 poin penting yang Wida rasa antara kelebihan utama kaki tangan LPPSA berbanding bank. Okey, dia ada lagi sebenarnya interest rate. Kalau sebelum ni interest rate 4% fix, itu pun antara kelebihan juga, sebab bank sebelum ni 4 ke atas. Tapi dalam keadaan sekarang ni, okey, COVID-19, keadaan ekonomi sekarang ni menyebabkan interest bank jatuh lebih rendah berbanding LPPSA. Sekarang ni normally rate bank 3.2 ataupun 3.3 ke bawah. Jadi kelebihan pula kepada pembiayaan bank untuk sekarang ni. So kalau anda yang nak beli rumah dalam keadaan sekarang ni, boleh guna loan bank dulu. So nanti bila dah sampai satu masa rate tu dah melepasi 4.0 ke atas, masa tu anda boleh tukar kepada LPPSA, tak ada masalah.